وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك ونسأل بمقاديرنا وإيماننا وأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بموجبات الندمة الآتية اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin atas doa yang dibacakan tadi. Seterusnya kalau ikut agenda ni menyanyikan lagu ya. Ya, ya. Lagu Pati dan Negaraku. Kes berdiri. Ya, aman. Oh
ada lagu batik. Adakah? Ada. Keadilan rakyat kita dan kami harus perjuangan bangsa keluhuran perjuangan paduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan memperkasakan rakyatnya menuju lalu melintang mata perjuangan rakyat Malaysia menuju lalu melintang mata demokrasi rakyat Malaysia. Keadilan rakyat kita dan kami harus perjuangan bangsa keluhuran perlawanan paduan negara persatuan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan memperkasakan rakyatnya menuju lalu melintang patah perjuangan rakyat Malaysia menuju lalu melintang patah demokrasi rakyat Malaysia menuju lalu melintang patah keadilan rakyat Malaysia. Reformasi! 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 Terima kasih. Dan seterusnya ucapan laluan daripada pengurusi tetap. Ya, begitu. Awak lah. Dia lupa. Pengurusi tetap. Dia lupa tu. Teruskan je saya. Teruskan je. Okey, terus. Ucapan Ketua Cabang Paya Besar dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Timbalan pengurusi tetap, terima kasih kerana mempengurusikan MATC pada petang ini. Yang saya hormati Timbalan Ketua Cabang, Saudara Kamal Zaman ataupun Pak Long, Naib Ketua Cabang yang ada tak dapat duduk depan, ada di belakang, ke depan ni. Ketua Wanita Cabang Puan Hazrina Lina beserta dengan AJK cabang yang hadir dan juga ahli-ahli cabang yang dapat hadir pada petang ini. Alhamdulillah, terlebih dahulu bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah izinnya dapat kita sama-sama berkumpul pada petang ini bagi melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita sebagai ahli keadilan mengikut perlembagaan di mana kita mesti melaksanakan mesyuarat agung tahunan kita dalam tempoh yang telah pun ditetapkan oleh Ibu Pejabat. Alhamdulillah, pagi tadi juga kita telah berjaya melaksanakan mesyuarat agung wanita tahunan cabang. Tahniah saya ucapkan kepada Puan Lin yang telah pun berjaya melaksanakan mesyuaratnya dengan begitu licin dan juga teratur. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada wanita yang telah hadir pada pagi tadi dan juga yang terus
menunggu hingga pada petang ini. Juga terima kasih banyak kepada saudara-saudara yang juga berkesempatan untuk datang pada petang ini. Saya terlebih dahulu memohon maaf kerana terpaksa mengadakan mesyuarat dalam keadaan di pejabat ini. Walaupun ianya bukan pilihan, dan dalam mesyuarat jawatankuasa cabang kita telah pun memohon untuk mengadakan tempat yang lebih selesa, iaitu di Dewan di taman ini. Dan lama kita mohon, katanya lulus, kita dah bayar deposit semua. Kemudian biasalah kita menempang tempat orang. Akhirnya di saat-saat akhir dibatalkan. Saya tidak ada pilihan, tak sempat nak cari tempat lain. Maka saya katakan kita laksanakanlah dalam keadaan apa pun di cabang kita, kerana ini merupakan mesyuarat agung tahunan cabang yang terakhir bagi sisi kali ini sehingga pemilihan parti yang akan datang. Mau tak mau kita kena laksanakan juga tanggungjawab ini. Dan yang penting sekali adalah program dan juga apa yang diamanahkan oleh parti dapat kita laksanakan. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang dapat hadir. Ada beberapa AJK kita yang keluarganya kena COVID, tak payah hadir, saya beritahu tak payah datang. Kita nak menyusahkan yang hadir. Ada yang juga berada di Dubai, kita punya pengurusi tetap. Jadi terpaksa minta maaf lah kepada Timbalan, kerana tiba-tiba hari ni dia jadi pengurusi tetap. Jadi tak boleh ya, kita bagi dalam seminit pun agak memang biasalah kalau kita kelang kabut kan, sebab tidak dimaklumkan awal. Kemudian beberapa lagi AJK kita yang tak dapat hadir dengan pergi Kuala Lumpur tugas, dan kita faham hari ini pun hari Minggu ya, ada rakan kita yang baru tugas datang hari ini terus ke sini. Jadi saya menghargai kehadiran anda semua. Dan saya juga maklumkan Datuk Seri Omar yang hari ini kita perkenalkan di cabang Paya Besar, dan dia duduk di Sungai Lembing. Jadi kita lalukan ya, semua sekali pada petang ini yang sudi hadir untuk meraihkan ataupun melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ahli cabang. Saudara sudah maklum bahawa tidak berapa lama lagi PRU16 kemungkinan besar akan dijalankan. Kalau kita lihat hari ini, UMNO terutamanya daripada kumpulan Najib dan juga Zahid menekan Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen. Macam-macam cara dia buat. Dengan cara menekan kerajaan pusat, tak dapat nak tekan, dia tekan kerajaan negeri. Sebab itu kita lihat beberapa pilihan raya negeri yang tak sepatutnya diadakan. Sebab apa saudara? Sebab dia nak tekan Perdana Menteri untuk nak bubar parlimen secepat mungkin. Secepat mungkin. Puak ni dia tak peduli rakyat tengah susah, rakyat menghadapi COVID dan sebagainya, dia tak peduli. Pada mereka yang penting kedudukan dan jawatan mereka. Mereka nak kembali ke persekutuan kerana mereka tahu dengan cara berada di persekutuan sajalah mereka dapat menyelamatkan kluster-kluster mahkamah. Ini sebenarnya hajat UMNO nak mengadakan pilihan raya. Sebab itu dia tekan. Patutnya Melaka tak perlu pilihan raya. Di Johor, mereka dah perintah pun di Johor. Dah jadi menteri besar pun di Johor. Tetapi mereka sengaja adakan pilihan raya sebab tak cukup kuasa yang ada pada mereka. Kita pun faham, Kerajaan Pakatan Harapan tumbang bukan kerana ditolak oleh rakyat. Kerajaan Pakatan Harapan jatuh kerana pengkhianat yang berada di dalam parti kita sendiri. Mereka yang rakus, mereka yang tamak kuasa. Kita tidak ditolak oleh rakyat, saudara. Rakyat masih menunggu sepenggal nak tengok kita memerintah. Paling rakyat tunggu adalah untuk menanti Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden kita, untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi Mahathir Mohamad, musuh utama dia daripada dulu lagi adalah Anwar Ibrahim. Sebab itu apapun langkah yang untuk nak tabalkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Mahathir Mohamad akan tentukan bahawa Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Ini kita kena ingat sebagai anggota ahli keadilan. Inilah manusia yang saya katakan paling bangsat yang pernah lahir dalam sejarah Malaysia. Mahathir Mohamad ini, kalau dia tak suka kepada seteru politik dia, dia sanggup lakukan apa saja. Dalam UMNO contoh, dia bermusuh dengan Tengku Razali. Dia takut kepada pengaruh Tengku Razali. Dia sanggup bubarkan parti UMNO itu sendiri, parti yang dia pimpin. Dia sanggup haramkan parti dia sendiri, parti yang puluhan tahun dia sokong. Dia sanggup buat pasal apa, saudara? Sebab dia tak mahu kebangkitan Tengku Razali.
Dan orang ini bila berada dalam kerajaan Pakatan Harapan, kita ingat dalam usia dia dah lanjut, mungkin dia dah bertaubat. Kita tak salah kalau pimpinan Pakatan Harapan lantik Mahathir, sebab kita ingatkan dia dah insaf, dah penghujung-penghujung usia. Tetapi dendam dia tidak pernah berubah. Dia takkan benarkan manusia yang bernama Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, kerana dia tahu Anwar itu memiliki banyak rahsia, banyak skandal-skandal Tun dulu yang berada dalam poket Anwar. Dia tidak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri sebab dia tak mahu negara ini dipimpin oleh pemimpin yang anti rasuah. Ini yang sebenarnya. Sebab itu bila dia jadi Perdana Menteri, bila dia dengar Anwar akan menggantikan dia seperti mana yang kita janjikan dalam manifesto, maka dia dengan sengaja menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Saudara, kita dalam keadilan ini patutnya merasa bertuah, kerana kita memiliki presiden yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden daripada remaja lagi, daripada mahasiswa lagi, berjuang untuk rakyat. Kita masih ingat sejarah peristiwa demonstrasi di Baling, di mana beliau memperjuangkan nasib penoreh-penoreh getah yang ketika itu harga getah merudum, dan beliau memperjuangkan nasib-nasib ini. Saya tahu ramai di kalangan kita, otak-otak reformasi ingat kepada peristiwa ini. Apabila dia berada dalam UMNO, dia cuba untuk mengubah UMNO itu dari dalam. Tetapi parti UMNO tidak akan membenarkan, tidak akan memberi laluan kepada manusia seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di dalam Pakatan Harapan, dia cuba untuk memberikan kepercayaan kepada Mahathir konon-kononnya. Dia pun bermula rasa macam ragu-ragulah. Tetapi oleh kerana rakan-rakan kita kata tak apa, bagi peluang kepada Tun, maka Anwar sanggup menunggu. Kita jadi kerajaan, dia tidak jadi menteri. Dia berada di luar dan dia lihat gerak-geri Mahathir Mohamad. Akhirnya terbukti apa yang kita rasa sangsikan selama ini, bahawa Mahathir Mohamad bukan orang yang boleh percayai. Dan begitulah kita patut berbanggakan apa? Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mengekalkan prinsip dia. Kalau dia tidak kekalkan prinsip dia, hari ini dia jadi Perdana Menteri. Najib Razak telefon malam kita menang pilihan raya. 2 kali dia telefon Anwar Ibrahim. Dia tawarkan kepada Anwar, Anwar, ayuh bekerjasama dengan UMNO. You jadi Perdana Menteri, Zaid Amir dia jadi timbalan. Dia cuba nak pengaruhi Anwar waktu itu dalam penjara, supaya Anwar bekerjasama dengan UMNO. Tetapi Anwar Ibrahim berpegang pada prinsip kita dalam Pakatan Harapan. Kita dah berjanji kalau kita menang, Mahathir adalah Perdana Menteri. Begitu juga Dr. Wan Azizah. Apabila menghadap Yang Tuan Agong setelah kita menang, Yang Tuan Agong menawarkan dia Perdana Menteri. Sebab dalam pilihan raya PU14 yang lalu, logo Parti Keadilan digunakan dan Parti Keadilan menang besar majoriti dalam parlimen. Kelazimannya parti yang mendapat kerusi banyak, itulah ditawarkan presidennya sebagai Perdana Menteri. Sebab itu Wan Azizah ditawarkan oleh Tuan Agong sebagai Perdana Menteri. Tapi apa kata Kak Wan? Dia kata kami dah berjanji, sekiranya kami menang, Mahathir adalah Perdana Menteri. Ini yang saya katakan Kak Wan besar jiwa dia. Pegang pada janji dengan rakan-rakan serta kawan, walaupun tawaran berada di depan dia. Cuma Kak Wan kata satu saja dia minta kepada Ketuan Agong, bebaskan suami dia Anwar Ibrahim secepat mungkin. Inilah manusia yang saya rasa susah nak jumpa dalam dunia, saudara. Bila berada dalam jawatan dia tawarkan yang paling tinggi, Perdana Menteri, dia masih mengingatkan suaminya yang berada dalam penjara. Kalau dia beri pilihan antara jawatan Perdana Menteri dengan suami, dia memilih suaminya dulu supaya dibebaskan. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kak Wan. Dan kita dalam keadaan harus bertuah dan bersyukur berada dalam parti ini, kerana parti ini mempunyai pemimpin yang berjiwa sedemikian rupa. Kita tidak termakan dengan umpanan-umpanan, kita tak makan dengan hasutan-hasutan demi mengejar kekuasaan dan kedudukan. Itu yang kita harus ingat dan menjadi sebagai inspirasi kita dalam memperjuangkan Parti Keadilan ini. Bagi menghadapi pilihan raya, saudara, apapun yang berlaku di cabang pilihan besar, saya nak bagi tahu kita harus memperkuatkan jentera kita. Pengalaman dalam pilihan raya negeri Melaka, pengalaman pilihan raya di Sarawak dan juga di Johor dan beberapa pilihan raya sebelum ini mengajar kita bahawa jentera itu harus diperkuatkan di segenap peringkat, di segenap ranting daerah mengundi dan sebagainya. Kerana inilah orang-orang yang akan membantu kita
membantu calon-calon kita nanti untuk melaksanakan tugas. Tak kiralah apa pun yang kita pegang jawatan dalam parti ini, tetapi apabila menghadapi pilihan raya, kita harus menumpukan kepada kemenangan parti. Perkuatkan jentera, perbanyakkan ahli, perbanyakkan ranting. Inilah pesanan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, sebagaimana yang saya sebut tadi bahawa MATC kali ini merupakan sesi yang terakhir. Pada bulan 5 akan diadakan pemilihan parti di peringkat pusat termasuk juga di peringkat cabang. Kita serahkan kesemuanya kepada ahli-ahli parti yang layak untuk membuat pilihan sama ada di peringkat pusat dan juga di peringkat cabang. Apa yang penting, menang atau kalah, yang penting kita mesti istiqamah dengan parti ini. Kalau kita kalah, janganlah kita membawa diri. Jangan kita menganggap kemenangan itu tidak adil dan sebagainya. Kerana dalam parti ini kalah menang biasa dalam perlawanan. Banyak pimpinan kita yang tewas, mereka terus istiqamah dengan parti. Banyak pimpinan yang berjaya, mereka tidak meminggirkan orang-orang yang tewas. Jadi ini harus kita pegang dan perkukuh. Dan saya tak mau dengar barang siapa yang tewas dalam parti ini meninggalkan wadah perjuangan ini. Istiqamah terus dengan parti selagi Anwar Ibrahim itu memimpin parti ini. Kita harus memberikan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada parti Presiden kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya di kesempatan ini juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan-barisan AJK yang bertungkus lumus bekerja kuat, timbalan saya Pak Long dan juga naib-naib ketua wanita dan juga AMK, juga Mr. Siu yang juga membantu kita untuk kita menghidupkan cabang Paya Besar ini. Kita tahu sejarah cabang Paya Besar, ketua cabangnya dulu dah jadi pengkhianat, timbalannya pun dah jadi pengkhianat, jadi kita tidak terbubar cabang kita. Yang khianat, biarkan khianat. Kita yang ada ini harus pegang panji-panji keadilan. Kita mahu lihat cabang Paya Besar, walaupun keadilan tak pernah menang di cabang Paya Besar, jangan anggap cabang Paya Besar ini mustahil akan ditawan oleh Parti Keadilan. Kita harus lawan dan terus lawan. Ini prinsip yang harus kita pegang di dalam perjuangan kita dalam Parti Keadilan ini. Saudara, lawan tetap lawan itu bila kita berdepan dengan musuh UMNO Barisan Nasional PN. Tetapi dalam pemilihan parti, kita kena ubah. Dalam pemilihan parti, jangan lawan tetap lawan. Tetapi dalam pemilihan parti ini, sama ada di pusat maupun di cabang, dalam pemilihan parti ini, kawan tetap kawan. Ini harus kita pegang. Ubah sedikit. Bertemu dengan musuh, lawan tetap lawan. Bertemu dengan rakan-rakan kita, kawan tetap kawan. Apapun keputusannya, kita terima dan kita pegang. Kita pandang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita pandang logo keadilan ini. Maka kita akan dapat memujuk hati kita. Kalaulah pun ada perasaan kecewa dan putus asa. Ini pesanan saya. Dan terima kasih banyak kepada semua barisan AJK yang telah membantu saya. Dan saya tahu dan saya percaya saya tak mampu melaksanakan tugas dengan baik sekiranya tidak ada bantuan daripada barisan AJK. Di kesempatan ini saya mengucapkan memohon maaf, beribu maaf kepada semua ahli cabang sepanjang kami dalam barisan AJK ini melakukan sebarang kesilapan ataupun sebarang kelemahan ataupun sebarang apa saja yang gagal memuaskan hati ahli cabang dan juga masyarakat di Paya Besar. Kita maklum bahawa Paya Besar ini harus kita kembangkan dan kita perkuatkan. Dan saya yakin Paya Besar tidak akan berkubur. Walaupun siapa pimpinannya sekali, Paya Besar tetap akan bangun sebagai sebuah parti yang akan membawa keadilan. Satu hari nanti akan menjadi wakil rakyat di kawasan Paya Besar. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, dengan ini saya penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ini dapat melaksanakan Mesyuarat Agung Tahunan, dan dengan ini saya meresmikan Mesyuarat Agung Tahunan cabang Paya Besar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhanku, berkatilah mesyuarat kami pada petang ini dan jadikanlah kami orang yang istiqamah dalam perjuangan, tidak akan meninggalkan perjuangan sehingga kami mencapai kejayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh skip yang resmian ada skip. Yang resmian ada skip. Tak ada resmian, tak ada. Kita berehat jamuan.
sebelum syarat jemaah. Okey, kita kalau ikutkan dalam apa agenda solat, kita ada rehat dan jamuan. Jadi macam mana pendapat kalau nak teruskan solat ataupun nak rehat dulu untuk jamuan?